Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Ida dalam Sejarah Tingkatan 4 yang bertajuk Bab 6, Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan Cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk yang terakhir, iaitu 6.4, Kesan Zaman Darurat terhadap negara kita. Substandard pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ialah berkaitan dengan pelajar dapat menganalisis kesan zaman darurat terhadap negara kita. Untuk makluman semua pelajar, darurat memberi kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan ekonomi. Peristiwa ini juga mempercepatkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Kita akan lihat satu persatu, bermula dengan aspek politik. Kesannya berlaku peningkatan jumlah warga negara. Kedua, penubuhan Malayan Chinese Association. Ketiga, mempercepatkan kemerdekaan. Peningkatan jumlah warga negara. Kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan kaum dan perpaduan rakyat. Penubuhan Malayan Chinese Association mendorong Sir Henry Gurney mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik yang berorientasikan tempatan. Hasilnya, Tan Cheng Lock telah membentuk Malayan Chinese Association di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. Penubuhan MCA meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. MCA juga bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangi komunis. Sehingga bulan Februari 1953, MCA mempunyai 250,000 orang ahli. MCA juga membantu kerajaan dari segi keuangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk di Kampung Baru. Aspek yang terakhir ialah mempercepatkan kemerdekaan. Darurat menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan. Seterusnya, kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Umum 1955 memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk berbilang kaum. Aspek yang kedua ialah aspek sosio-ekonomi. Terdiri daripada meningkatkan kos pembelajaran, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, merenggangkan hubungan antara kaum, dan yang terakhir, jumlah korban yang tinggi semasa zaman darurat.
Kesan yang pertama, meningkatkan kos pembelanjaan. Pihak British cuba untuk menanggani ancaman komunis dengan meningkatkan penggunaan kos pembelanjaan pihak British. Anggarannya ialah sebanyak $250,000 hingga $300,000 sehari. Dengan itu, kerajaan terpaksa membelanjakan sebanyak $10 juta untuk membanteras ancaman komunis. Meningkatkan kos perbelanjaan. Kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Pembelanjaan kerajaan dianggarkan $7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Kesannya juga membawa kepada penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Kawasan ladang dan lombok menjadi sasaran komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara juga turut terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain juga semakin berkurangan, yang menyebabkan harga barang makanan dan keperluan harian menjadi lebih tinggi. Seterusnya, peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang, pelombong mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang, kedai serta mengancam nyawa rakyat tempatan. Selain itu, penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperolehi bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akibatnya, penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian mereka. Seterusnya, ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Catuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan yang lain seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Ini menyukarkan dan memberi kesengsaraan kepada rakyat tempat. Pemeriksaan juga dijalankan oleh Home Guard untuk membanteras komunis. Seterusnya, kesan dari segi merenggangkan hubungan antara kaum. Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum-kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan yang lain. Pertempatan baru yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baru, manakala kaum Melayu yang hanya tertumpu di kawasan kampung yang mempunyai serba kekurangan. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan di antara sesuatu kaum akan terbatas. Kesan yang seterusnya ialah dari segi jumlah korban pada zaman darurat. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam yang terkorban. Darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Penamatan darurat. Penamatan darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Darurat yang berlaku selama 12 tahun menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan.
Secara rumusannya, darurat meninggalkan kesan dari aspek politik dan sosioekonomi. Darurat juga menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk membantras komunis dan mengembalikan keamanan di negara kita. Sewajarnya, rakyat Malaysia menghargai dan bersama-sama mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan agar pelajar dapat mengulang kaji tajuk 6.4. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Cikgu mengucapkan sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.